Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kelipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang kami tuntut, yang kami nak. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, karuniakan kepada kami kasih kepada kamu dan mengenali kepada kamu. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang telah berlalu daripada kami. Wassalim Ramadan lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, diterima semuanya daripada kami. Jadi, apa khabar sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat, calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri dan juga berada di IG Irwan Zahuri, apa khabar anda di sana? Dan kepada semua yang beri salam ke Azlina, Al-Faqir Faizal dan kulluhum dan kullukum, setiap kalian yang beri salam, saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan juga apa khabar anda di sana pada pagi ini? Yang mudah-mudahan dalam hashtag Santapa Rohani pada pagi ini, tuan-tuan, kita memperolehi satu tips ataupun satu kaedah ataupun satu cara bagaimana, tuan-tuan, kita nak beri nasihat kepada anak-anak. Sebab saya yakin tuan-tuan yang melihat sesi live pada pagi ini, semua ada anak-anak. Dan saya pun ada anak, kalian pun ada anak-anak. Dan kadang-kadang kita selalu berpesan-pesan kepada anak-anak kita, kita beri nasihat dan sebagainya. Cuma persoalan yang kita nak bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan, apakah bentuk-bentuk nasihat yang terbaik yang kita boleh beri kepada anak-anak kita pada hari ini? Dan supaya apa? Supaya kita mengikut jejak langkah para ulama, kita mengikut cara para ulama, orang-orang soleh, bagaimana mereka berpesan kepada anak-anak. Jelas ke jelas? Adakah kalian jelas apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini? Dan kerana insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan, kita akan mendengar nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anak dia. Jadi maknanya, saya tidak pernah berkata tuan-tuan tak pernah beri nasihat. Tetapi kadang-kadang adakah nasihat yang kita beri itu bertepatan dengan apa yang telah diajar oleh Allah Ta'ala, apa yang telah diberi oleh baginda Nabi SAW. Jadi apa kata tuan-tuan bantu kami dan tuan-tuan bantu diri tuan-tuan untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Kalau boleh,
pada pagi ni tuan-tuan, saya nak tuan-tuan tag nama anak-anak tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan tahu Facebook mereka, tag nama anak-anak. Supaya apa? Kalau tuan-tuan tak mampu beri nasihat kepada mereka sebagaimana Luqmanul Hakim, maka pada hari ini, anggaplah saya wakil bagi kalian. Anggaplah saya wakil bagi kalian, wakil bagi ayah, wakil bagi ibu-ibu yang sedang melihat sesi live pada pagi ini, untuk saya memberi nasihat kepada anak-anak kalian. Yang tak dapat tidak, nasihat pada pagi ini kita akan dengar daripada Luqmanul Hakim dan disampaikan kepada anak-anaknya. Jadi terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Supaya apa? Supaya kita nak anak-anak kita dengar macam mana Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anak dia. Jadi wahai anak-anakku, hari ni mak nak dengar, mak nak kau dengar apa yang mak nak sampaikan. Tapi pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada pagi ini, mak wakilkan Ustaz Irwan untuk cerita dulu. Jelas ke jelas? Saya yakin tuan-tuan, mak, Kak Long, Kak Ngah, hari ini mak nak beri nasihat kepada kalian. Tapi pada pagi ni mak lantik sekejap Ustaz Irwan sebagai wakil mak, untuk mak nak menceritakan apa nasihat yang sepatutnya kalian dengar sebagai seorang anak. Apakah nasihat yang sepatutnya yang kalian dengar sebagai seorang anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan inilah yang terbuku pada hati seorang ibu, yang terbuku pada hati seorang ayah. Jelas ke jelas? Jadi kalau boleh hari ni tag nama anak-anak, tag nama anak-anak. Selagi mereka tak masuk, tag tuan-tuan. Selagi mereka tak masuk, tuan-tuan boleh tag nama-nama anak-anak yang anda sayang. Terima kasih. Semua dah mula meng-tag nama anak-anak tu. Ahlan wa sahlan bik, persilakan. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ni kita menyambung, sebab pada pagi ni sepatutnya pukul 9 ada coaching. Ada sesi coaching bersama peserta Zamrud. Tapi peserta yang pukul 9 ni dia tak berapa sihat. Sebab semalam jawab soalan tuan-tuan, jawab kuis. Allahumma salli ala Muhammad. Pelik. Kami buat program online tuan-tuan, ada periksa. Masuk program NBS ada peperiksaan. Masuk program solah ada peperiksaan. Ni masuk ICS Interaktif Cinta Solat. Lepas program selama 1 minggu pun ada periksa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi peserta kita yang sepatutnya coaching pukul 9 hingga pukul 10 pagi ni, maka dia jawab soalan entah sampai pukul berapa, sampai tengah malam kot saya rasa. Jadi pagi ni dia tak sihat. Jadi saya bersama dengan tuan-tuan sebentar untuk sesi hashtag santapan rohani. Mudah-mudahan pada pagi ini kalian, kalau kalian sebagai seorang anak, maka anggaplah nasihat yang kalian dengari ini daripada ayah dan ibu kalian. Kalau yang masih lagi ada ayah dan ibu, anggap sekejap nasihat ini untuk kalian. Satu. Dan sekiranya anak-anak kalian ada dalam sesi live pada pagi ini, maka anggaplah ayah ibu kalian yang sedang melihat live, mereka nak sampaikan pesanan ini kepada kalian dan diwakilkan kepada hamba Al-Faqir Irwan Zahuri untuk menyampaikan kepada kalian. Jelas ke jelas ni? Konsep ni saya nak kalian jelas. Sebab jangan kita fikir semata-mata nak menuju kepada orang yang lain dalam keadaan kita pun tak terdidik. Kita pun tak terdidik. Jadi saya ulang balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali, kita semua sebagai anak. Betul? Walaupun dah umur 80 tahun yang tetap ada ibu, maka tetap sebagai anak. Maka yang kalian sebagai seorang anak, anggaplah nasihat ini, ni yang ibu aku nak sampaikan. Ini yang mak aku nak sampaikan. Untuk diri sendiri dahulu. Okey. Kemudian, kalau kalian ada anak-anak dan kalian tag nama anak-anak kalian untuk masuk sesi live pada malam ini, pada pagi ini, dan anggaplah wahai anak-anak kalian, kalau ibunda kalian, kalau ayahanda kalian ada pada sesi live pada pagi ini, maka anggaplah saya sebagai wakil bagi ayah ibu kalian untuk menyampaikan nasihat daripada Luqmanul Hakim. Jelas ke jelas? Waalaikumsalam Ponimah. Jadi kalau jelas, tolong tulis di ruangan komen, saya dah bersedia. Tulis.
Yang baru masuk live, jangan lupa like dan share. Dan hari ini tag nama anak-anak, tag nama anak-anak, tag nama menantu. Dan tag nama anak-anak, tag nama menantu. Sebab kita nak fokus hari ini membahaskan berkenaan nasihat Luqmanul Hakim. Maka pada hari ini kita menyambung pada bicara kitab Nasihatul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani daripada muka surat yang ke-409. Allah syukur ya Allah. Banyak ni dah kita dah baca. Oh, setiap pagi hamba bersyukur tuan-tuan. Banyak ni dah kita dah baca. Sikit lagi nak khatam. Dan khatam kita repeat balik. Biar kita khatam banyak kali tak apa, tak rugi. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasihatul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan katanya, Luqman berpesan kepada Tharan, anaknya. Dan Luqmanul Hakim dia berpesan kepada Tharan. Jadi tulis dekat ruangan komen dahulu. Tulis dekat ruangan komen yang kita ni sebagai anak, apa bapa aku nak pesan ni? Tulis kejap. Tulis kejap. Luqmanul Hakim berpesan kepada Tharan. Anggap diri kalian sekarang ni sebagai Tharan. T-H-A-R-A-N. Nama anak Luqmanul Hakim ni, Tharan. Tulis kejap. Dan sebelum kalian nak fikir kepada anak-anak, diri kita dulu anak tuan-tuan. Kita ni anak, yang kita ada ayah ibu. Yang telah meninggal, anggap juga agak-agak ni lah pesanan yang mak aku, ayah aku nak sampaikan dulu. Tulis kejap dekat ruangan komen. Dah? Aku sebagai anak, apa ya yang bapa aku nak sampaikan? Okey. Luqman berpesan kepada Tharan, anaknya. Dah? Apa pesanan? Ya bunayya, innal hikmata an ta'mala 10 khisalin tuhyil qalba al-mayyita wa tujalisal masakin wa tataqqi majalisal muluk wa tusharrifal wadi'a wa tuharriral abida wa tu'wil ghariba wa tu'inal faqira wa tuzida li ahli syarafi syarfan wa li sayyidi sududan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah? Tuan-tuan, ikut cara saya. Tulis dekat ruangan komen, apa ya yang bapa aku nak pesan selama ni dekat aku? Dah? Apa ya yang ayah aku selama nak pesan kepada aku? Ni, saya sebagai wakil bapa tuan-tuan nak berpesan. Baik. Apa ya yang bapa kita nak pesan kepada kita? Anggap ini ayah aku nak berpesan kepada aku. Jangan tuan-tuan fikir ni nasihat Luqman kepada Tharan. Itu penceritaan. Hakikat inilah yang kita perlu dengar. Wahai anakku, dah, fikir sekejap, pejam mata sekejap, bayangkan bapa kita bercakap. Bayangkan bapa kita bercakap, wahai anakku, tengok muka dia, tasawur, imajinasi. Dah? Kalau mana-mana ayah dia dekat depan, tengok muka dia, ayah tu sedang bercakap, wahai anakku, tengok mulut dia bergerak. Mana-mana yang ayah dia telah meninggal, tasawur dan bayangkan muka dia, dia sedang bercakap, wahai anakku. Dah? Jelas? Dah semua? Dah bayang dah ayah nak cakap ni. Saya ni wakil bagi ayah kalian. Wahai anakku, sesungguhnya letaknya al-hikmah itu berada dalam 10 perkara. Dah? Apa ayah kata tadi? Wahai anak-anak, ingat al-hikmah itu terdapat dalam 10 perkara. Kalau kamu nak mencari hikmah, ada dalam 10 perkara. Allah tuan-tuan. Perasan tak tiap-tiap pagi kita baca apa doa? Ya muallima Ibrahim al-hikmata alimni. Antara nabi-nabi yang diberi ilmu hikmah yang begitu banyak, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim terkenal sebagai bapa bagi kenabian. Beliau merupakan antara Nabi yang diberi hikmah yang begitu banyak. Sebab tu jangan tinggal. Tiap-tiap pagi kita baca doa ni. Ya muallima Ibrahim mal hikmata alimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Dah. Jadi, rupa-rupa ayah kita nak bagi tahu, wahai anak-anak,
Kalau kamu nak cari hikmah, terdapat dalam 10 perkara. Mana dia? Jalan supaya kita mendapat hikmah. Dan kita mendapat kebaikan demi kebaikan. Kita mendapat kemuliaan demi kemuliaan. Baik. Oh, panjang. Ya bunayya, innal hikmata an ta'mala 10 khisalin. Wahai anak-anakku, kamu nak hikmah kan? Terdapatlah 10 perkara. Yang pertama, tulis dekat ruangan komen. Ni pesan ayah kita selama ni. Tulis. Hendaklah engkau menghidupkan semula hati yang mati. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Hendaklah engkau menghidupkan semula hati yang mati. Itu ayah kita nak pesan selama ni kepada kita. Tulis dekat ruangan komen. Dah? Allahu Akbar. Rupa-rupa ayahku suruh hidupkan hati yang mati. Dah? Hakim Arfani, ahlan wa sahlan. Apa dia? Ayah kita berpesan, wahai anak-anakku, yang pertama sekali, hendaklah engkau tuhyil qalba al-mayyit, menghidupkan hati engkau yang mati. Bermakna, selama ni kita kena faham, adakah hati kita hidup atau mati? Itu soalan yang pertama yang kalian perlu tanya dan kalian perlu sendiri jawab. Dah? Yang kedua, kalau hati itu mati, maka itulah pesan kepada ayah, pesan ayah kepada kita. Hidupkan balik hati itu. Hidupkan balik hati. Okey. Jadi, bagaimana cara nak menghidupkan hati ayah? Kita pula tanya. Ada ayah tu bagi nasihat. Dah, ya bunayya yuhyil qalba al-mayyita. Kau hidupkan hati kau yang mati tu, pesan ayah kita. Pesan Luqmanul Hakim kepada Tharan. Maka kita pula tanya kepada ayah, ayah, nak hidupkan hati yang mati ni macam mana? Maka sebagai seorang ayah dia jawab, caranya banyak. Antaranya, perbanyakkan berzikir kepada Allah. Dan kita bagi jawapan yang ringkas dahulu. Perbanyakkan berzikir kepada Allah. Zikir yang mana ayah? Ayah jawab, bukan zikir di lidah, tapi zikir di hati. Sebab yang mati itu hati. Bila yang mati itu hati, maka kita perlu menghidupkan zikir di hati. Perlu menghidupkan zikir di hati. Dan sekurang-kurangnya tuan-tuan buatlah yang ni dahulu. Tuan-tuan buat yang ni dahulu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Macam mana cara menghidupkan hati yang mati? Antaranya memahami makna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian praktikalnya macam mana? Bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari, maka lidah mula berkata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hati menghadirkan makna Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Contoh. Dah? Jadi ingat pesanan ayah-ayah kita selama ni, tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan hashtag Sentapan Rohani. Dan ayah berpesan, yuhyil qalba al-mayyit. Hidupkan hati kamu yang mati. Dan antaranya apa? Perbanyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nak hidupkan zikir qalbi. Jadi, yang pertama sekali, apa nasihat tadi? Waalaikumsalam Hakim Affani. Iaitu, yuhyil qalba al-mayyit. Satu. Itu pesan ayah kita selama ni. Yang kedua, apa lagi pesanan ayah kepada kita? Watujalisal masakin. Tulis dekat ruangan komen. Duduk bersama orang-orang yang miskin. Jangan lupa, wahai anak-anakku, kata ayah, jangan lupa duduk bersama orang-orang yang miskin. Tuan-tuan, dia menggunakan kalam tujalis. Tujalis. Bila sebut duduk ni bukan sekejap. Bila sebut duduk bukan sekejap. Kalau boleh pada satu waktu yang agak lama, tuan-tuan. Bertemu dengan orang miskin, makna lain. Tujalis makna lain. Jadi kehidupan kita, jangan nak mencari semata-mata orang yang hebat, orang yang kaya, tuan-tuan. Bahkan kita lupa kadang-kadang untuk duduk bersama orang-orang yang masakin. Sebab ingat, duduk bersama-sama orang miskin ni, tuan-tuan, hati kita boleh hidup. Ni juga cara menghidupkan hati. Tengok orang miskin ni, Allah Ta'ala uji dia macam-macam. Allahu Akbar, kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tengok orang miskin ni, tuan-tuan, kadang-kadang mereka kurang, tapi ibadat mereka lebih, pun juga menyuntik hatinya kita. Jadi, pesanan Luqmanul Hakim kepada Tharan, wahai anak-anakku, jangan lupa benda yang kedua, yang mendatangkan hikmah,
tujalisal masakin. Duduk bersama orang-orang yang miskin. Sebab apa tuan-tuan? Ini juga merupakan amalan baginda Nabi SAW. Nabi suka duduk bersama-sama orang yang miskin. Sedangkan dalam hadis, Nabi pernah bersabda, aku suka kepada orang yang miskin, aku matilah keadaan miskin, dan besok di syurga, besok akan aku berhimpun bersama orang-orang masakin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi, bagaimana mungkin tidak mengundang hikmah yang begitu banyak, sedangkan duduk bersama orang miskin ni amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Nabi buat. Jadi cari hidup kita. Jangan semata-mata nak berkawan dengan orang yang hebat, nak berkawan dengan orang yang kaya, bahkan kita lupa nak tujalis, duduk bersama orang-orang yang miskin. Itu pesanan yang kedua daripada ayah kita selama ni, yang boleh jadi ayah terlupa nak pesan kot. Tapi tak apa. Hari ni ayah kalian berpesan kepada kalian. 2. Bagus. Baik. Yang ketiga. Hari ni kita baca 3 dahulu. Pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dia kata yang ketiga apa? Wa tataqi majalisal muluk. Tulis tuan-tuan. Allahu Akbar. Tulis di ruangan komen. Menjauhi bergaul dengan para raja. Allahu Akbar. Salah ke? Tak, bukan salah. Tetapi poin dia apa? Kalau kamu nak hikmah, jauhkan bergaul dengan para raja, orang-orang yang besar-besar. Jauh, tak usah berkawan lah. Makna tak usah berkawan tu bukan tak berkawan terus. Jangan duduk bergaul. Kalau mereka ada hajat tu cerita lain, ada urusan tu cerita lain. Tapi kurangkan duduk bergaul dengan orang-orang yang besar-besar, daripada pembesar-pembesar, daripada raja-raja, daripada menteri-menteri. Bukan kata salah. Sebagai contohlah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita melihat fenomena yang berlaku sekarang, ujian pada negeri kita ni. Kadang-kadang apa yang berlaku pada politik ni tuan-tuan, keadaan mereka nak mengejar kepada pangkat. Wallahualam, kita tak tahu apa yang ada pada isi hati mereka. Cuma al-hukmu biz-zahir. Kita bercakap dengan zahir mata telinga yang mendengar. Kita lihat kadang-kadang keadaan yang nak mengejar kepada suatu pangkat itu tak selesai. Dan yang menjadi mangsa ialah rakyat. Kita yang menjadi mangsa. Ekonomi naik turun. Bila mana politik tak stabil tuan-tuan. Jadi dari sini kita dapat memahami, kalau kita nak bergaul dengan mereka, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, apa yang kita nak kejarkan? Akhir sekali membawa kepada hati ketidaktenteraman, dan membawa kepada akal buruk fikiran, dan akhir sekali membawa kepada tindakan yang tidak baik. Sebab tu nasihat Luqmanul Hakim atau nasihat ayah kita selama ni yang boleh jadi ayah terlupa nak pesan kepada kita, yang ketiga apa dia? Jauhkan daripada bergaul dengan para raja. Kurangkanlah. Ada kawan-kawan anak raja ke apa, masalah contoh. Bukan kata salah, tetapi poin dia, kita nak mencari hikmah. Dan hikmah itu satu rahsia yang Tuhan campakkan pada hati-hati manusia. Jadi bermakna tuan-tuan, dengan 3 nasihat yang kita dengari pada pagi ini, dalam sesi hashtag Santapan Rohani yang begitu ringkas, ialah apa? Pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya ada 10 pesanan. Kalau kamu nak hikmah, ini ada 10 tempat, ada 10 cara. Hari ini kita cerita 3 dahulu. Yang pertama, yuhyil qalba al-mayyita. Wahai anak-anak, hidupkan hati kamu yang mati. Maknanya, mengaku sekejap hati aku mati. Ayah suruh hidupkan balik. Yang kedua, apa kata ayah? Bercampurlah dengan orang-orang yang miskin. Berkawan dengan orang miskin. 2. Yang ketiga, apa kata ayah? Menjauhi daripada orang-orang pembesar-pembesar dan raja-raja. Jauh, kurangkan. Supaya menarik kepada kita hikmah dan kebaikan. Jadi saya rasa memadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan. Dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang begitu ringkas, kita dapat menjadikan sekurang-kurangnya hari kita pada hari ini. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat amal sehari pun cukup. Itu cara saya. Konsep yang saya faham daripada kalam Imamuna An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dapat satu ilmu, beramal. Dapat satu ilmu,
beramal. Jadi secara ringkas, saya nak pada hari ni tuan-tuan praktikkan 3 benda ni. Buat terus. Yang pertama apa dia? Belajar hidupkan hati. Belajar hidupkan hati. Macam mana cara nak hidup hati? Antaranya dengan belajar zikir qalbi. Allah, 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 Allah. Ada hadis tak zikir qalbi? Ada hadis tak zikir Allah, Allah? Ada. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah, Allah. Hadis jelas. Nabi bersabda, takkan berlaku hari kiamat selagi mana ada orang berkata Allah, 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 Allah. Tu hadisnya. Hadis sahih. Jadi memberi faham tuan-tuan, bila mana Nabi bersabda, tidak berlaku hari kiamat selagi mana tidak berkata Allah, Allah. Belajar zikir Allah tu di mana? Belajar dulu letak di hati. Matlamat kita nak menghidupkan hati yang mati. Dan yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ayah kita nak berpesan kepada kita hari ini? Kalau ada masa sekejap, cari orang miskin untuk berkawan. Duduk sekejap. Praktik. Cari sekejap. Ada masa. Tengoklah, kalau tak ada masa, tak apalah, buat Sabtu Ahad. Kalau ada masa hari ni, carilah. Takut ada jiran-jiran kita yang miskin, pergi lepak rumah dia sekejap. Niat, aku nak praktik ilmu yang aku belajar. Tuan-tuan, trust the process. Sebab saya percaya konsep beramal ni penting. Kalau tuan-tuan tak buat sekarang, besok datang ilmu baru, tak buat juga. Lusa datang maklumat baru, tak buat juga. Tulat datang ilmu baru, lagi tak buat. Sebab tu ada masa terus buat. Belajar terus buat. Sekurang-kurangnya kata Imam Nawawi, buat dulu walau sekali. Ini ilmu yang kami ajar dalam program nak baiki solat, supaya tuan-tuan tak stres. Ustaz mengaji dengan ustaz tu, mengaji dengan ustaz ni, dengar kuliah tu, dengar kuliah ni, dengar live tu, dengar live ni. Ustaz, mana satu kami nak buat? Sebab tuan-tuan tak ada kaedah. Tuan-tuan tak tahu skill macam mana cara nak tambahkan amalan tanpa stres. Jelas ke jelas ni? Kalau tuan-tuan ada skill, yang skill ni kami ajar dalam program nak baki solat, insya-Allah tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan takkan stres. Walaupun tuan-tuan ada 500 amalan. Tak perlu percaya. Ini bukan omongan kosong tuan-tuan. Ini satu ilmu yang telah kami didik berapa ramai peserta-peserta kami. Sebab tu bila ada ilmu ni, tuan-tuan takkan stres. Ustaz, macam mana? Ada 500 amalan boleh buat, tak makan ke? Tak tidur ke? Tak berak ke? Tak kencing ke? Tak mandi ke? Duk beramal saja. Sebab tu tak faham kaedah. Sebab tu hari ni ada 3 tugasan yang ayah kita berpesan untuk kita. Dia kata apa? Wahai anakku, hari ni buat 3 dululah. Yang pertama, hidupkan hati kamu yang mati. Macam mana? Hidupkan Allah, Allah, Allah. Tak buat apa tu? Allah, Allah. Hidupkan ke hati dulu. Belajar pelan-pelan. Walaupun teknikalnya masih lagi tak tepat, tak apa. Buat dulu. Nanti kita ajar teknikal yang betul dalam program-program yang akan datang secara khusus. Yang kedua, balik nanti yang bekerja ataupun muslimat yang duduk di rumah, tengok mana-mana jiran yang miskin tu, pergi lepak sekejap. Pergi lepak. Niat, aku nak amal apa yang ayah aku pesan. Duduk bersama orang miskin. Buat dulu hari ni. Dan yang ketiga, apa dia? Menjauhi daripada raja. Yang tu niat cukup. Ya Allah, kalau boleh aku nak kuranglah berkawan dengan orang-orang yang hebat-hebat ni. Hati sakit, hati rosak. Yang tu niat sahaja. Sebab konsep man ra'a minkum munkara, konsep lari daripada kemungkaran ini ada 3. Sama ada dengan perbuatan, atau dengan lidah, atau dengan hati. Jadi, yang nombor 3 tu, tuan-tuan boleh niat sahaja. Melainkan kalau dia cari, ada urusan tu cerita lain. Tetapi sekiranya kita niat nak mencari orang-orang yang hebat daripada raja-raja, menteri-menteri, orang-orang yang hebat ni, bukan kata salah. Tapi kita dalam proses nak bentuk hati, nak mencari hikmah di sisi Allah Ta'ala, maka perlu menjauhi orang-orang yang begini. Jelas ke jelas? Jadi letak pada hati. Kalau tak perlu, tak apalah. Biar aku tak ada kawan orang hebat pun tak apa. Sekurang-kurangnya aku dapat hikmah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'assalamah wal liqa, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.